Apa khabar semua? Jadi F1 punya testing baru saja tamat dan saya terpaksa mengaku yang mungkin F1 season ni lah season yang paling best dan paling gila setakat ni. Dan saya rasa kereta F1 kali ni akan bagi kesan sangat besar pada masa depan racing. So dekat sini saya akan ceritakan segalanya tentang perubahan yang berlaku, apa yang best, apa yang tak best, serta apa yang korang akan dapat kalau layan F1 season ni. Jadi benda pertama yang paling obvious adalah kereta tu sendiri. Bentuk tu sebenarnya berubah hampir 100% dari kereta tahun lepas. Tayar pun besar 18 inci. Dah macam tayar kereta sport. Tim Mercedes kata steering dengan pedal je yang tak berubah. Yang lain semua dia orang kena design balik. Yelah, kalau geometri kereta tu berubah, komponen dekat dalam tu pun nak kena berubah, betul tak? Dan disebabkan kereta F1 ni, komponen dekat dalam tu memang padat. Kalau ada berubah sikit pun body tu, diorang akan kena design balik semula. Jadi bila dah design semula ni, dia seolah-olah game ni kita reset balik tau. Kejap lagi saya ceritakan kenapa FIA beria-ia sangat nak tukar bentuk body kereta ni. Kita sekarang ni tak tahu tim mana jadi tim dekat depan dan tim mana akan duduk paling belakang. Ini yang paling menarik ni. Walaupun kita boleh expect yang Red Bull, Mercedes dengan Ferrari masih lagi dekat depan, tapi antara ketiga-tiga tim ni pun kalau ikut result testing tak boleh agak siapa dekat depan. Nampak macam Mercedes memang struggle, Ferrari pula sangat konsisten dan setiap kali testing kereta dia dapat beratus-ratus lap. Dan Red Bull pula lagi-lagi Max Verstappen memang nampak konsisten. Tapi Perez pula entah apa-apa. Itu yang dekat depan. Yang tim midfield pun nampak banyak yang berubah. Paling ajaib sekali, tim Haas lah. Kalau dulu testing mesti nombor last. Kali ni somehow diorang duduk dekat midfield. Nampak tim macam Aston Martin pula yang struggle. Dan kalau ikutkan season lepas, McLaren macam boleh masuk dalam top team, tapi result testing dia macam tak berapa best sangat. Satu lagi, bila kereta tu dibuat balik dari ground up, yang pertama sekali engineer memang kena kerja keras lah dari tahun lepas lagi untuk bina kereta tu. Tapi even bila kereta dah siap pun, diorang nak kena tune balance kereta tu bagi perfect dan match dengan apa yang driver nak. Dan untuk pre-season testing ni memang semua team nampak struggle. Ini memang cabaran yang kita semua expect lah. Seolah-olah kita beli kereta baru, lepas tu nak bawa masuk dalam track. Memang macam-macam setting nak kena adjust. Jadi waktu testing tu memang banyak driver yang understeer, banyak yang oversteer, yang tak boleh nak corner pun ada, yang brake terbakar pun ada. Memang macam-macam hal. Jadi walaupun diorang ni terseksa nak selesaikan masalah ni untuk dapatkan race car yang betul-betul kompetitif, kita sebagai penonton ni memang dijanjikan dengan race yang syok lah. Sebab kita tak boleh jangka apa yang akan berlaku. Regulation tahun ni pula, antara yang paling penting adalah budget cap yang makin kecil. Kalau dulu tim yang kaya gila macam Mercedes AMG Petronas ni memang tak ada limit berapa banyak diorang boleh spend untuk develop kereta dia. Tapi tahun ni budget semua tim sama je. Jadi ini akan jadi satu lagi faktor yang menyebabkan race akan jadi lebih menarik. Sebab tim yang dekat belakang sekarang ada chance lah. Baik, sebab sebenar kenapa FIA nak sangat ubah bentuk kereta ni sebenarnya adalah untuk bagi kereta belakang dapat follow kereta depan dengan lagi rapat. Kenapa nak kena follow rapat? Satu, nak bagi race tu lagi mendebarkan lah, mesti lagi ramai viewer kan. Satu lagi, waktu racing ni sebenarnya kereta yang dekat belakang tu dia laju sikit dari kereta dekat depan. Sebabnya kereta depan tu dia macam tebuk satu lubang angin lah. Jadi sebahagian besar dari rintangan angin tu kereta depan ni dah tanggung. Jadi kereta belakang ni tak kena rintangan tu, sebab tu dia lagi laju. Kalau korang perasan bila kita tengok lumba basikal, sebab tu diorang duduk satu line saja, dah hujung-hujung tu baru pecut. Yang belakang tu sebenarnya dia duduk rapat betul dengan orang depan sebab dia nak jimat tenaga. Yang duduk depan memang penat. Sama juga macam F1. Jadi bila yang belakang tu laju sikit, dia akan mudah lah untuk potong kereta depan. Kereta depan pula akan terpaksa defend daripada kena potong. Dan aksi inilah yang diorang nak supaya penonton lebih terhibur. Tapi kenapa sampai nak kena ubah bentuk kereta kan? Kalau dulu pun sama juga, kereta belakang lagi laju. Kalau kereta dulu, satu masalah besar untuk kereta belakang ni follow rapat adalah yang kita panggil sebagai dirty air. Walaupun kereta belakang ni akan lagi laju waktu straight line, tapi sebab kereta depan ni punya aerodynamic, udara dekat belakang kereta tu akan jadi huru hara. Lepas tu memang sangat panas sebab enjin memang panas. Plus dengan batu-batu lagi dekat atas track tu, dia akan terbang kena dekat driver belakang. Kesan
Kesan dia, dirty air ni menjadikan downforce kereta belakang tu tak efektif. Mungkin 70-80% je efektif. Maknanya kereta belakang ni dia boleh follow rapat masa straight line je. Bila corner, tak kira fast corner ke, slow corner ke, dia akan tertinggal balik jauh sebab downforce untuk corner dah tak ada dah. Lepas tu, bila straight line, rapat balik. Bila corner, jauh balik. Dah tu, bila nak potongnya kan? Inilah sebab utama kereta season 2022 ni, bentuk dia memang lain. Nampak kereta tu lebih sleek dan simple, dan wing dekat belakang tu memang nampak dia orang akan channelkan dirty air tu ke atas. Jadi dekat belakang kereta depan tu akan ada macam satu pocket untuk clear air untuk kereta belakang ni follow rapat tanpa hilang downforce tu. Maknanya waktu corner pun kereta belakang tu still boleh follow rapat. Ni follow rapat dalam konteks racing tau. Nak tengok memang best. Tapi kalau dekat highway, korang jangan follow rapat macam ni. Sangat bahaya kalau ada emergency. Jadi bila bentuk kereta ni berubah banyak, engineer sebenarnya memang serabut lah nak dapatkan balik downforce yang hilang dekat kereta season tahun lepas. Kalau korang perasan, kereta season lepas memang complicated bentuk dia. Daripada front wing, dia punya dashboard dan sampai ke belakang, memang ada banyak bentuk-bentuk yang pelik yang diorang guna untuk improve aerodynamic kereta tu. Pendek kata, semua bentuk-bentuk tu ada function untuk dapatkan downforce. Tapi bila bentuk sekarang dah jadi simple, diorang terpaksa guna ground effect untuk dapatkan downforce. Ground effect ni kalau ikutkan, dulu Colin Chapman yang test lah dekat kereta Lotus dia, memang menang. Tapi lepas tu kena ban sebab agak bahaya, sebab bila lalu dekat bump, kereta tu akan tiba-tiba hilang ground effect, dia boleh terbang. Nak dapatkan ground effect ni simple je, tapi kereta nak kena betul-betul laju lah. Just pastikan dekat bawah kereta tu ruang dia kecil, dan sebelum udara tu masuk bawah kereta dengan selepas udara tu dah lalu bawah kereta, ruang dia besar. Jadi udara yang kecil ni bermakna udara akan betul-betul laju lah dekat situ. Dan prinsip Bernoulli kata kalau makin laju, tekanan akan kurang. Jadi seolah-olah bawah kereta tu ada satu vacuum yang sedut kereta tu supaya melekat dekat atas jalan. Efek ni yang kita namakan sebagai Venturi effect. Sebab tu kalau korang perasan dekat hypercar atau supercar akan ada diffuser yang besar gedabak dekat belakang kereta tu. Tujuan dia sebab nak dapatkan downforce ni lah, supaya dapat corner dengan lebih laju. Tapi macam saya cakap tadi, memang kena betul-betul laju baru ada kesan. Cuma masalah bila dapatkan downforce daripada ground effect ni adalah kereta tu sebenarnya dia akan berayun tau, lagi-lagi dekat high speed. Efek ni diorang panggil sebagai porpoising. Dia macam speedboat yang melompat-lompat dekat atas air tu. Kereta F1 ni pun melompat-lompat juga sampai pening kepala driver. Sakit juga saya rasa kalau 60 lap nak kena menanggung benda ni. Sebabnya bila kereta tu laju, downforce dia akan makin banyak kan. Bila downforce banyak, dia akan sedut kereta tu lagi rapat dengan jalan. At one point, downforce-nya akan stall dan hilang, jadi kereta akan jauh balik dari jalan. Lepas tu ground effect ni datang balik, kereta rapat balik. Lepas tu stall, dia akan naik balik. Jadi naik turun ni yang diorang panggil sebagai porpoising effect. Entah macam mana, diorang tak dapat detect awal-awal benda ni masa simulation. Jadi hampir semua tim kenalah. Nak buang benda ni pula senang je, naikkan sikit lah ground clearance tu. Tapi akan hilang downforce. So complicated sikit lah nak cari balance ni. Lagilah tambah menarik untuk kita tengok. Jadi korang rasa lah kan, Max Verstappen boleh jadi champion lagi tak tahun 2022 ni? Ke kebetulan je tahun lepas dia menang? Ke Hamilton? Ke Russell? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.